Tuan, ready tuan. Sama tu. Saya anggap apa ni? Tulis. Sudah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini tibalah seperti mana giliran-giliran biasanya biasa yang kita buat sumbangan daripada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, di mana kita akan memberikan satu webinar kefahaman undang-undang kepada tuan-tuan dan puan-puan menerusi Facebook jabatan. Jadi pada hari ini saya akan memberikan satu penerangan tentang undang-undang berkenaan dengan cerai fasah. Cerai fasah ini saya akan terangkan dalam tempoh 60 minit daripada sekarang lah, yang akan berakhir pada pukul 4 petang. Ya. Dan saya percaya ada slide yang tuan-tuan puan-puan boleh lihat slide lah, di mana saya akan pancarkan. Penerangan ini akan dipancarkan melalui slide ya. Okay. Apa yang saya nak terangkan dalam fasah ini ialah berkenaan dengan definisi dan persyariatannya, ataupun seterusnya kepada pengiktirafan kepada cerai fasah, yang di mana pengiktirafan ini dikanunkan dan diundang-undangkan, diperuntukkan dalam enactment Keluarga Islam Negeri Selangor. Dan juga seterusnya saya akan terangkan sedikitlah peruntukan-peruntukan juga di negeri-negeri yang lain. Secara umumnya kita kena faham peruntukan undang-undang keluarga Islam ni dia berbeza. Kita gunakan enactment yang berbeza walaupun keseluruhannya hampir sama, tetapi contohnya kalau di wilayah persekutuan kita ada Akta Keluarga Islam wilayah persekutuan. Kalau di Negeri Sembilan kita ada enactment Undang-Undang Keluarga Negeri Sembilan, dan begitu juga kepada semua 14 negeri yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang fasah ni, kita tak dapat lari sebenarnya daripada peruntukan yang telah dikanunkan di setiap negeri masing-masing. Oleh kerana saya menerangkan tentang fasah, saya lebih fokus kepada peruntukan yang berada di dalam negeri Selangor. Okey. Jadi tentunya tuan-tuan dan puan-puan bertanya kepada kita, apa itu fasah? Ya, saya nak berceritalah tentang kejadian sebenar yang berlaku di dalam mahkamah, di mana apabila seseorang itu datang ke mahkamah, dia tanya kita pula, saya ni nak bercerai apa ya? Dia tanya begitu. Sedangkan dalam peruntukan undang-undang kita ada banyak jenis perceraian. Jadi tujuannya saya terangkan kat sini tentang fasah supaya kita dapat kefahaman yang lebih jelas tentang fasah tersebut. Ya. Fasah bermaksud ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh
isteri ataupun suami. Itu diperuntukkan dalam undang-undang. Maknanya di sini peruntukan undang-undang fasah ni tak kira sama ada dia suami ataupun dia isteri, kedua-duanya mempunyai hak yang sama untuk membuat permohonan cerai fasah. Tetapi lelaki lebih mudah lah, bagi suami lagi mudah kerana dia mempunyai option yang lain. Kalau misal kata kedua-dua belah pihak bersetuju bercerai, maka kita boleh buat permohonan perceraian di mahkamah tanpa melalui fasah. Kena ingat, kalau misal kata kita antara suami dan isteri sudah tidak boleh hidup bersama dan membuat keputusan untuk menamatkan sebuah hubungan perkahwinan, sesuatu perkahwinan itu, maka permohonan cerai boleh difailkan. Gunakan saja alasan tidak ada persefahaman. Itu lebih bagus. Tetapi kalau menggunakan fasah, kita mesti mempunyai alasan-alasan yang tertentu, dan tentunya alasan-alasan dalam fasah itu pada kira pandangan saya lah, dia menzahirkan keaiban sama ada suami ataupun aib kepada isteri. Begitu. Jadi kita seboleh-bolehnya kita nak menutup aib, walaupun mahkamah syariah ini tempat untuk membicarakan, mendengar permohonan hal ehwal rumah tangga, tetapi kita lebih suka sekiranya pihak-pihak ini membuat cara yang sangat baik, yang lebih baik, iaitu menutup aib suami isteri. Ya. Seterusnya fasah juga, macam mana saya katakan tadi, boleh dimohon oleh pihak yang fasah ini bermaksud dekat sini yang boleh memfasahkan pernikahan adalah mahkamah syariah sahaja. Ya, bukannya kita pergi ada masalah rumah tangga, kita pergi jumpa imam. Ataupun kita ada masalah rumah tangga, kita pergi kepada ketua kampung. Dan kita minta ketua kampung, kita minta imam untuk fasahkan pernikahan. Itu tidak boleh. Bukan begitu cara dia. Peruntukan dalam undang-undang tidak memberikan kuasa untuk memfasahkan sesuatu perkahwinan kepada orang lain. Hanya kepada mahkamah syariah melalui hakim syar'i. Saya kira itu jelaslah ya untuk permulaan kita ni. Saya kira kalau misal kata ada tuan-tuan dan puan-puan di dalam live webinar kita pada hari ini ada soalan, kiranya boleh terus bertanya. Saya akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan mengikut kesempatan masa yang ada. Seterusnya saya pergi kepada pensyariatan fasah. Persyaratan fasah ni saya tak mahu pergi secara lebih detail, sebabnya banyak lagi perkara yang lebih penting untuk kita memberikan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Secara umumnya persyaratan fasah ni bermaksud hukum syarak agama Islam mengiktiraf salah satu perceraian melalui fasah, dan disebabkan pengiktirafan itulah kita mengambil perkara penting itu, fasah itu, dan dikanunkan di dalam undang-undang. Ya. Seterusnya juga kepada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita saya sentuh sikitlah ya tentang fiqh ulama-ulama dulu tentang fasah ni, ya, kita dapati dia lebih menjurus kepada aib, ya, aib dalam hubungan suami isteri, aib kepada yang menyebabkan kegagalan untuk melaksanakan hubungan suami isteri itu. Itu lebih kepada perbincangan lah, kepada fasah. Itu dalam kitab-kitab fiqh yang dulu, tetapi perbincangan yang lebih luas kita telah terima, dan seluruh pendapat menerimalah tentang persyariatan fasah, alasan-alasan fasah yang telah dikanunkan dalam undang-undang. Okay. Seterusnya saya pergi kepada peruntukan
di dalam negeri Selangor tentang fasah ni ya. Dalam fasah ini ya, kita sebenarnya dalam undang-undang kalau kita nak memohon cerai ya, banyak macam mana saya katakan tadi, tuan-tuan mempunyai option untuk buat permohonan cerai secara taklik, ada permohonan cerai secara khulu iaitu tebus talak, ada permohonan cerai secara biasa, secara baik di bawah Seksyen 47. Tapi special ni di Selangor ni ya, kita permudahkan urusan orang di Mahkamah Syariah. Kita memperkenalkan yang kita namakan istilah fast track, iaitu bercerai secara cepat, di mana permohonan ini kita siapkan, kita selesaikan dalam masa tempoh 6 jam. Itu yang diberikan, yang kita buat peraturan begitu. Tetapi pada pengalaman saya, kita dapat selesaikan tidak lebih daripada pun 6 jam. Lebih singkat lagi masa sebenarnya. Jadi kita berbalik semula kepada peruntukan dalam negeri Selangor, iaitu Seksyen 53, iaitu bahagian perintah pembubaran perkahwinan. Okey. Macam mana saya katakan tadi, kebanyakan negeri-negeri lain juga peruntukannya adalah lebih kurang sama seperti di negeri Johor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, semua Seksyen 53. Dan di Sarawak adalah di bawah ordinan mereka, Undang-Undang Keluarga Islam mereka, di bawah Seksyen 51. Okay. Saya teruskan kepada kenapa memohon fasah. Ya. Macam mana awal-awal tadi saya bagi tahu, option iaitu pilihan pihak-pihak ataupun tuan-tuan dan perempuan, orang awam, pihak-pihak yang mempunyai masalah rumah tangga, ada beberapa pilihan untuk buat permohonan cerai ni. Salah satunya fasah. Kenapa? Kenapa kita pilih fasah? Ya? Antara salah satunya ialah apabila kita mendapati alasan-alasan yang terjadi dalam rumah tangga, masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga diperuntukkan untuk mohon cerainya melalui fasah. Nanti saya akan ceritakan alasan-alasan tersebut. Lebih kurang kita ada alasan tersebut 13 ataupun 14 alasan yang disenaraikan. Sebagai contohlah, kalau misal kata suami hilang, tidak memberikan nafkah, menghilangkan diri dan tak memberi nafkah selama tempoh 3 bulan hijrah berturut-turut ataupun 4 bulan hijrah berturut-turut. Suami hilang pada ketika itu. Dia tak balik-balik dan dia tak bagi nafkah. Nafkah ni apa? Nafkah ni merangkumilah duit makan minum, duit belanja dapur, ya? Dan hilang. Jadi kat sini dia ada option dua. Dua option dia. Sama ada dia memohon cerai secara taklik. Taklik yang kebiasaannya dalam belakang sijil nikah tu kan, kalau kita baca, manakala saya meninggalkan isteri saya lebih kurang 4 bulan secara sengaja ataupun paksa tanpa memberikan kepadanya nafkah sebagainya, maka option ada, dia boleh buat permohonan cerai secara taklik. Tapi ada ketikanya kita yang perlu seseorang itu boleh mohon secara fasah. Okey, tujuan dia sebenarnya ya. Saya lebih kepada tujuan. Ada orang yang mementingkan maruah diri. Ya. Contohnya lah ya. Suami memohon fasah. Tentunya kita tanya, kenapa suami nak mohon fasah? Sedangkan suami boleh aja pun lafaz cerai. Kenapa nak mohon fasah? Salah satunya antara sebab ialah dia melindungi maruah diri. Dia nak menunjukkan kepada umum bahawa perceraian yang berlaku adalah bukan berpunca daripada kesalahan diri sendiri. Begitu ya. Jadi option
option yang begitu dibenarkan oleh undang-undang. Okey. Seterusnya, sebelum saya masuk kepada alasan-alasan fasah, ya. Kalau ada soalan boleh. Belum ada soalan. Kalau kita tengok kesan cerai secara fasah, dia berbeza dengan cerai secara baik, iaitu cerai secara talak. Saya bagi contoh, kalau misal kata suami melafazkan cerai kepada isterinya ataupun suami menceraikan isterinya. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Atau suami cakap, abang ceraikan sayang dengan talak satu. Kalau bercerai seperti itu, bermaksud cerai itu adalah cerai secara talak raj'i, iaitu suami isteri boleh rujuk ataupun dalam istilahnya talak raj'i. Talak yang dijatuhkan itu talak yang boleh rujuk. Ya? Kalau dibandingkan dengan fasah, apabila mahkamah memfasahkan pernikahan tersebut, kesan dia adalah bain sughra, iaitu tidak boleh rujuk, tetapi boleh kahwin semula. Ya, boleh kahwin semula dengan akad nikah dan juga mas kahwin yang baru. Okey. Saya ada terima satu soalan, ya. Saya bacakan dulu soalan ni. Terima kasih kepada Puan Almina Mustafa Masbah. Ya. Soalan satu, dia kata, contoh, sekiranya bercerai secara fasah tetapi suami tidak memberi kerjasama seperti tidak hadir ke mahkamah atau sebagainya, apa tindakan daripada pihak mahkamah? Adakah mahkamah akan meneruskan perceraian tersebut? Sebab saya lihat ada kes di mana cerai fasah boleh ambil masa setahun hingga 3 tahun. Okey, saya jawab dululah, ya, soalan yang pertama. Okey. Apabila kita mohon fasah, ya, kita telah memasuki satu peringkat prosiding mahkamah. Sebahagiannya kita namakan prosiding bicara yang mestinya ada mendakwa. Kita mendakwa suami kita cuai bagi nafkah. Begitu, ya. Jadi dekat sini kita tidak boleh simply untuk memberitahu mahkamah dengan permohonan cerai fasah, suami saya tak bagi nafkah, Tuan Hakim. Mohon Tuan Hakim fasahkan pernikahan saya. Tidak boleh begitu. Sebab fasah ini dia memerlukan perbicaraan. Perbicaraan ni adalah termasuk untuk mengemukakan bukti-bukti dan keterangan itu, keterangan pemohon, ya, suami, keterangan isteri itu mesti disokong dengan keterangan-keterangan yang lain seperti keterangan dokumen dan juga saksi-saksi. Sebab itulah seperti mana Puan Almina ni dia tanya, kenapa dia makan masa yang lama? Kerana perbicaraan itu dijalankan secara perbicaraan penuh. Ada bicara, ada pembuktian mesti diberikan kepada mahkamah yang membuktikan dakwaan kita. Isteri mohon contohnya minta fasah, suami meninggalkan dia tanpa sebarang nafkah. Jadi mesti membuktikan. Dalam proses untuk membuktikan itu, kita tidak boleh bicarakan itu dalam masa 1 hari. Kita mesti membuktikan dengan dokumen-dokumen. Mungkin kita mesti dapatkan rekod daripada pihak bank, kita mesti dapatkan rekod daripada contohnya kalau kita bayar sewa atas nama kita, rumah tu kita bayar sewa sendiri, suami dah tak bayar, kita tunjukkan kepada mahkamah. Itu semua mengambil proses. Proses itu adalah proses keadilan. Okey, sebab itulah antara sebab
Fasa ini mengambil masa yang lama. Sebenarnya banyak faktor lain juga, ya. Banyak faktor lain juga yang menyebabkan fasa ini mengambil masa yang lama. Contohnya, kes terlalu banyak. Puan, ya. Kalau misal kata kita, kalaulah satu kes itu kita bicara selama 1 jam dan satu hari kita ada 20 kes, jadi kita terpaksa queue yang lama lah untuk dapatkan tarikh bicara kita. Itu belum lagi kita cerita tentang prosedur-prosedur penyerahan saman, sepina saksi dan sebagainya. Tetapi kalau kita faham undang-undang, kita dapat menjimatkan masa, ada kerjasama daripada pihak-pihak, kita dapat menjimatkan masa. Jadi perkara-perkara itu, kalau kita mempunyai keupayaan, kita boleh melantik peguam. Soalan yang kata tadi, bagaimana suami tidak memberikan kerjasama seperti tidak hadir ke mahkamah atau sebagainya? Okey. Di mahkamah syariah, bagi kes fasa, ya, pertama sekali apabila kita failkan cerai itu, dokumen yang kita failkan itu kita namakan saman, ya. Saman. Saman ni kita mesti serahkan kepada suami. Untuk keperluan undang-undang, kita serahkan kepada suami itu mesti secara kediri. Kediri ni bermaksud adalah serahan secara sendiri. Penghantaran notis mahkamah ataupun orang yang dilantik oleh mahkamah kena cari suami itu sendiri. Dengan percubaan kali pertama, mungkin kali kedua, mungkin kali ketiga. Proses itu saja dah makan masa yang lama, kan? Seterusnya, apabila suami tidak dijumpai ataupun tidak ketahui di mana beradanya suami, maka proses seterusnya adalah melalui saman gantian melalui tampalan di alamat terakhir. Proses itu kita mesti tampal di alamat terakhir suami ataupun tampal di alamat kerja suami. Begitu. Ataupun kalau kata kita tak tahu pun tempat kerja suami, kita tak tahu pun kat mana dia berada, kita terpaksa buat saman gantian melalui iklan. Proses-proses itulah yang menyebabkan masa kita terbuang begitu saja. Okey. Di akhirnya, apabila saman telah disempurnakan, walaupun tanpa kehadiran suami, contohnya melalui iklan, saya pasti kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan pernah terbaca kan dalam iklan dalam akhbar tu kan. Pernah tak kita terbaca anda dikehendaki hadir ke mahkamah sekian hari bulan, ada permohonan ini anda dikehendaki hadir ke mahkamah sekian hari bulan. Itulah dinamakan saman ganti melalui iklan. Jadi apabila sampai kepada peringkat itu, sempurna saman secara gantian, maka mahkamah boleh menjalankan perbicaraan tanpa kehadiran suami. Jadi kat sini tak jadi masalah. Jadi boleh mahkamah ambil keterangan isteri sahaja. Keterangan isteri ni bukannya keterangan macam biasa. Sama juga keterangan isteri, keterangan saksi-saksi. Begitu, ya. Soalan kedua, sekiranya suami telah menganiaya isteri hingga menyebabkan isteri ditahan di lokap. Sekiranya suami telah menganiaya isteri sehingga menyebabkan isteri ditahan di lokap, adakah ia boleh menjadi alasan kukuh untuk tuntutan cerai secara fasa? Apa maksudnya sebenarnya ni? Suami telah memfitnah isteri sehingga isteri di lokap? Macam tu kan? Suami telah menganiaya isteri sehingga menyebabkan isteri ditahan di lokap. Adakah boleh menjadi alasan kukuh untuk tuntutan cerai secara fasa? Kerana ia adalah maruah seorang isteri, di mana suami juga tidak memberikan kerjasama untuk bercerai secara permohonan biasa. Okey, begini ya Puan Almina. Saya akan terangkan alasan-alasan yang 13 atau 14 tadi, dan saya kira alasan-alasan tersebut mungkin akan menjawab persoalan bagi soalan kedua Puan Almina. Kalau tak jelas, Puan Almina boleh tanya lagi soalan, ya. Jadi kita tunggu sekejap, ya.
Okey, kita tunggu kepada seterusnya. Boleh ya, Puan ya? Okey. Kat mana kita tadi ya? Okey. Apabila saya sebutkan tadi kesan cerai secara fasah ini, dia tidak boleh rujuk. Tapi dia boleh nikah semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Okey, seterusnya saya pergi kepada bagaimana memohon fasah. Ini ramai yang kiranya keliru lah. Sekarang ya, saya cerita pasal sekarang. Ramai orang tanya macam mana nak mohon fasah. Ya. Bagi khusus di Mahkamah Syariah Selangor ya, sekarang ini pihak-pihak yang mahukan untuk buat permohonan cerai, dia boleh untuk download borang-borang permohonan dalam laman web Mahkamah Relasi Syariah Selangor, iaitu dalam laman web yang saya sertakan dalam slide tu di bawah kod kes 014. Jadi dekat borang itu kita dah print, kita dah isi, kita dah semak ada checklist kat situ, baru telefon mahkamah untuk membuat temujanji. Kerana di zaman COVID ini, kita terpaksa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau dulu kita boleh datang saja walk in ke mahkamah untuk buat permohonan untuk filekan kes, tetapi pada masa sekarang zaman-zaman COVID ni ya, kita mesti download terlebih dahulu borang tersebut dan isi di rumah. Isikan keperluan borang tersebut, misal kata IC, alamat tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian baru telefon mahkamah untuk memfailkan. Mahkamah mana? Soalan pula soalan lain. Mahkamah mana? Mahkamah yang berbidang kuasa di tempat tinggal kita. Macam tu. Kononnya kalau misal kata seseorang pemohon itu berada di Jenjarum, Banting kan, Kuala Langat Jenjarum, dia kena memohon di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat. Dia tidak boleh filekan, dia duduk Jenjarum tapi dia nak filekan dekat Kuala Selangor. Ataupun dia nak filekan di Shah Alam. Ataupun dia nak filekan di Bangi sana. Tak boleh. Jadi dia mesti memfilekan di tempat dia tinggal, iaitu mahkamah yang berbidang kuasa. Bagaimana kita nak tahu mahkamah tempat kita tu? Okey, jadi dekat sini kita boleh telefon mana-mana mahkamah, bertanyakan kepada mahkamah, kata saya berada di lokasi ini, di mana mahkamah yang perlu saya filekan kes? Mahkamah bersedia untuk memberikan kerjasama, memberi pertolongan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Okey ya. Isunya ialah tapi suami saya berada di Pahang. Dia cakap macam tu pula kan. Kata itu tak jadi masalah. Yang penting ialah di mana tempat tinggalnya pemohon. Pemohon dia kena ingat ya, mungkin suami, mungkin isteri. Tapi kebiasaan yang berlaku adalah isteri yang memohon fasah. Jadi saya address isteri ya. Isteri ni dia duduk di Jenjarum tadi, tapi suami dia berada di Kedah. Dia kata macam ni Kedah, saya nak tutup fasah. Itu sebenarnya tak jadi masalah pun. Dia boleh memfailkan kes itu di Selangor, di mana kita akan uruskan saman itu penyampaian dia di Kedah. Itu terpanjanglah lagi cerita dia ya. Okay. Jelas ya setakat ini? Ada soalan yang lain? Tak ada ya. Okey. Okey, seterusnya slide yang seterusnya ialah bagaimana jika salah satu pihak tidak atau enggan memberikan kerjasama. Ini yang menjawab soalan Almina tadi tu. Ya, puan tadi tu. Ya. Kes cerai fasah boleh dijalankan sebelah pihak setelah selesai penyampaian saman kepada pihak satu lagi. Jadi tak jadi masalah. Ya.
kebanyakan kita kan kadang-kadang ya, yang berlaku di mahkamah ya, apabila gaduh suami isteri ataupun bila berlaku pertengkaran suami isteri ataupun dah tak tahan dah, kita dah nekat untuk memfailkan perceraian, suami ni selalu dia cakap macam ni tau. Kalau kau nak cerai, kau pergi uruskan seorang-seorang. Aku tak nak terlibat. Selalu. Betul tak perempuan? Betul tak selalu? Jadi macam tu. Betul tak? Ya. Aku tak nak masuk campur lah sini. Kalau kau nak cerai, kau mohon sendiri. Aku tak nak datang mahkamah. Pernah tak terjadi? Pernah ya perempuan. Selalu jadi begini. Ya. Tapi kita kena ingat ya wahai tuan-tuan, suami-suami, keengganan kita sebenarnya itu tidak jadi masalah langsung kepada mahkamah. Mahkamah boleh bicara secara sebelah pihak. Ya. Kita kena ingat tu. Banyak ialah pepatah Melayu ada cakap ya, sesal dahulu berpendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ada keadaan isteri bila dah dicabar begitu, dia filekan kes di mahkamah, suami tak nak bagi kerjasama, akhirnya mahkamah memfasahkan pernikahan, suami pula tiba-tiba datang mahkamah merayu-rayu. Dia kata saya tak tahu pun kes ini, saya tak setuju pun tentang permohonan cerai isteri. Dah terlambat ya tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya apabila kita dipanggil ke mahkamah, tolong bagi kerjasama. Dekat sini kita sebenarnya yang kita ingat keadilan kita kat mahkamah syariah khususnya ni, keadilan kita adalah kepada semua. Ya, kita membantu semua orang. Mahkamah syariah bukan hak eksklusif perempuan ataupun isteri-isteri. Tidak. Keadilan kita adalah keadilan kepada semua. Keadilan kepada wanita, keadilan kepada anak-anak, di mana anak-anak ada hak dari segi undang-undang seperti tuntut nafkah anak-anak. Keadilan kepada ahli waris tanpa mengira lelaki dan perempuan, iaitu mendapatkan harta pusaka. Keadilan harta sepecaharian. Bukan perempuan saja yang boleh tuntut harta sepecaharian, tetapi lelaki juga boleh tuntut harta sepecaharian. Jadi kebanyakan kita, saya lihatlah ya dalam kalau komen-komen netizen dalam FB ni, dia cakap mahkamah syariah tidak membela kaum wanita. Sebenarnya itu tidak tepat dan salah faham. Ya, kita tidak membela secara gender, tetapi kita memberi keadilan itu kepada semua. Dia kena faham. Kalau misal kata perempuan itu terinaya, ya, buktikan terinaya dan kita membelanya. Kalau suami terinaya dengan perlakuan isteri, kita juga melayan perkara yang sama. Seperti apa? Seperti kalau suami boleh memfailkan nusyuz. Saya kira webinar sebelum-sebelum ini ada terangkan tentang nusyuz, ya, hak-hak suami. Kat situ selalu kita lepas pandang, ya. Janganlah kita beranggapan dia kata mahkamah syariah ni tak boleh diharap sekarang asyik menangkan lelaki. Tidak begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tidak begitu. Ya, tanggungjawab kita adalah besar, ya. Tak baik fitnah mahkamah syariah macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Soalan ketiga, saya ada terima satu soalan ya. Soalan ketiga, dia kata siapa tu Puan Elmina tadi ya? Puan dia lah ya. Okey, saya baca. Jadi maksudnya kalau nikah di Alor-Star Kedah tapi tinggal di Shah Alam, pemohon perlu mohon di Mahkamah Shah Alam. Betul ke begitu ya Arif? Okey, saudara Lokman Dahri. Betul sangat. Tu dah faham lah tu. Ya. Tetapi bukanlah bermaksud kita datang dekat negeri Selangor sehari kita boleh mohon, tidak. Dia ada syarat dia, iaitu mesti kita tinggal di negeri Selangor, tempat kita tinggal itu 6 bulan, tidak kurang daripada 6 bulan. Itu dikira mau starting. Misal kata saudara Lokman ataupun siapa-siapa yang daripada Kedah datang ke Selangor, misal kata datang di Subang Jaya dan tinggal di sini dan menyewa di sini.
selama tempoh tidak kurang 6 bulan, maka dia entitled untuk buat apa-apa juga urusan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Tak perlu lagi pergi ke Kedah sana. Ya, walaupun salah satu pihak ataupun pihak yang kita nak saman itu ataupun pihak yang kita nak tuntut itu berada di negeri lain. Saya kira itu fahamlah ya, Saudara Luqman ya. Okey. Boleh ya? Okey. Sebelum saya masuk kepada alasan-alasan untuk mohon fasakh. Alasan-alasan mohon fasakh ya, next slide ya. Alasan-alasan ni adalah yang penting. Ini yang paling penting apa yang saya nak terangkan. Kalau ikutkan saya lah, masa yang diperlukan ni 3 jam kot. Ya, tapi saya diberikan masa 1 jam 60 minit ya, 1 jam. Jadi saya akan menerangkan apa yang sempat lah ya. Okey, di sini macam mana saya katakan tadi, terdapat 13 ataupun 14 fasakh alasan untuk memohon fasakh ya di bawah seksyen 53 dalam enactment kita tu ya. Pertamanya alasan itu ialah okey, seseorang perempuan atau lelaki, ini bermaksud seorang isteri ataupun suami ya, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut. Kena faham tu. Bila saya sebut tadi tu, seseorang perempuan atau lelaki. Apabila seorang perempuan atau lelaki, maksudnya yang boleh tuntut fasakh ni boleh kedua-duanya. Bukan hak eksklusif perempuan, bukan yang hak eksklusif lelaki. Suami ataupun isteri boleh fasakh. Okey, yang A tu ya, cuba tengok kat bawah tu, yang slide kat bawah tu. Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih 1 tahun. Ni 1 tahun. Macam mana ni? Tiba-tibalah kita katakan ya, saya bagi contoh yang paling mudah lah ya. Seorang suami dia kahwin dengan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia ni. Okay. Tiba-tiba bergaduh. Ataupun tiba-tiba isteri dia yang Indonesia ni menghilangkan diri. Rupa-rupanya balik ke Indonesia. Tak balik-balik. Dan dah 1 tahun menghilangkan diri. Jadi suami ini boleh mohon fasakh. Okey, ataupun contoh yang lain ialah seorang isteri kehilangan suaminya. Dia kata, saya tak ada gaduh hutang rakit, tapi suami saya keluar rumah pada masa pergi kerja. Dia bawa lori, dia kata dia pergi Terengganu. Tapi dah setahun dia tak balik. Saya call pun tak tahu kat mana dia, tak tahu. Sebab kita tengok ya, alasan dia kata tak tahu tempat beradanya suami ataupun isteri. Tak tahu. Tapi kalau kita call, abang kat mana? Kita cakap kan, ada ni abang kat Kuantan. Masalahnya kita dah tahu. Abang kat mana? Ada ni kat Terengganu. Tu susah sikit lah. Yang paling senang kalau saya kata suami itu tidak jawab call dan kita tak tahu pun dia dekat mana. Dah tempoh selama 1 tahun pun. Yang saya nak bagi tahu ni yang paling bagus sekali lah ni, tak tahu. Dia tak tahu kat mana suami dia. Tapi suami dia tiap-tiap bulan bagi duit nafkah tau. 2,000, 3,000 sebulan. Begitu Dia layak tak untuk mohon fasakh? Layak ya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada isteri. Dia kata suami tidak tahu berada di mana selama tempoh 1 tahun. Dia tak cakap tak bagi nafkah kan? Suami dia hilang selama tempoh 1 tahun. Tapi dalam masa yang sama suami dia bank in duit
RM3,000 sebulan ataupun RM5,000 sebulan ataupun RM10,000 sebulan. Boleh tak mohon fasa? Boleh. Kalau ada orang cakap, mana boleh tutup fasa sebab dia dah bagi nafkah. Tidak begitu ya. Undang-undang cakap kalau hilang selama 1 tahun tidak tahu di mana berada, boleh mohon fasa. Dia bagi nafkah ke, tak bagi nafkah ke, boleh. Faham ya kat situ? Okey. Kita stop dulu. Dekat sini ada soalan keempat daripada Ihsan Berhati Nurani. Wow. Ya, Ihsan Berhati Nurani. Kadang kesian saya dengar soal nama ni Insan Berhati Suci, Insan Berhati Nurani. Mesti dia hidup dalam keadaan yang memendam perasaan. Mungkin minta maaf lah ya. Kalau salah lah saya kadang-kadang tengok nama-nama macam ni kan. Okay. Apabila isteri mendakwa dipukul oleh suami tapi tak ada apa-apa bukti dan saksi dan datang failkan kes setelah 1-2 tahun selepas kejadian itu dan mereka masih tinggal bersama, bagaimana isteri itu untuk membuktikan berlakunya aniaya kepada dirinya di mahkamah syariah? Susah tu sebenarnya soalan tu kita nak jawab ya. Perempuan, bila suami dah pukul, yelah saya faham ya, kadang-kadang isteri ni dia sayang kepada suami, kadang-kadang tak apalah, dimaafkan, bagi peluang lagi dan sebagainya. Ada penyanyi Aisyah tu dia cakap kemaafan dendam yang terindah. Ini kejadiannya macam tu. Tapi bila dah jadi 1-2 tahun tu manalah kita nak bersabar apabila berlakunya kerap kalinya berlaku begitu kan. Okey. Macam ni lah, saya ceritalah ya. Apabila berlaku keganasan dalam rumah tangga, seorang isteri ya, apabila dipukul oleh suami, dia mempunyai pertama sekali, dia boleh buat laporan polis. Ya. Laporan polis pula sama ada dia nak semata-mata laporan sahaja ataupun laporan polis untuk pihak polis membuat kertas siasatan untuk didakwa di bawah kanun keseksaan, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Tapi yang banyak saya jumpa, isteri ni dia buat laporan polis tapi dia kata dia tak nak dakwa suami dia. Itu terlalu banyak berlaku tu. Lepas tu datang kat mahkamah syariah nangis-nangis. Kita pun tak boleh nak tolong dah sebab mula-mula dia dah tak nak tolong diri dia. Okey. Seterusnya, apabila dia dah buat ya laporan polis, dia dianiaya, dipukul ya, dikasari, dia selepas buat laporan polis dia terus boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membuat satu permohonan melalui pegawai pelindung di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan satu perintah Interim Protection Order, IPO nama dia. Apa tu IPO? Bila dapat tu maksudnya suami tidak boleh lagi memukul isteri. Kalau suami memukul isteri lagi, terus boleh ditangkap dan dihukum dan dibicarakan terus. Begitu. Ya. Sebenarnya kita peruntukan tu cukup banyak untuk melindungi perempuan ya, tapi mungkin kita kurang memahaminya ataupun kita kurang tahu peruntukan itu. Okey, berbalik kepada soalan begitu ya. Okey, sebenarnya boleh failkan di mahkamah. Kita bangkitkan isu tu, kita bangkitkan balik kejadian yang 1 tahun, 2 tahun selepas tu. Ya, kita tengok sekiranya suami mengaku, dia kata betul, saya telah mencederakan isteri saya. Okey, kalau misalnya kata suami mengaku, maka mahkamah boleh memfasahkan pernikahan. Tetapi kalau suami tak mengaku, kita pula tak ada bukti, bagaimana mahkamah nak mempercayai dakwan itu? Nampak tak? Kesalahan ini, kecuaian ini yang menyebabkan kita rugi diri kita sendiri.
Ya, mahkamah membuat keputusan, umumnya kita tahu mahkamah membuat keputusan berdasarkan kepada bukti. Kita tak boleh dengar cakap, kita tak boleh dengar orang cakap saja kita dah percaya. Tidak boleh begitu. Ya. Jadi kalau misal kata 1 tahun, 2 tahun lepas kejadian itu tak ada bukti, mungkin kita boleh mengemukakan saksi-saksi yang ada, yang tahu, yang nampak lebam, yang nampak berdarah, yang nampak patah riuk tu, kita boleh mengemukakan saksi-saksi yang begitu. Dekat situ mungkin mahkamah boleh mempertimbangkannya. Okey, boleh ya puan apa tadi tu? Puan Hati Nurani tadi ni? Berhati Nurani. Okey. Okey, ya. Okay. Ada lagi soalan lain? Tadi soalan dah tadi itulah ya. Bila dah 1 tahun, 2 tahun itu, macam saya cakap tadi tu, mungkin kesilapan itu telah dimaafkan isteri, tapi selepas 2 tahun tu, isteri nak ungkit lagi. Tu tak berapa nak kena lah ya. Kita dah maafkan. Konsep dia. Kalau kita lah, contohlah, kita ni apa, kita ada buat dosa ya. Pada hari ini kita ada buat dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan Allah ampunkan dosa kita pada hari itu. Kemudian 2 hari, minggu depan kita buat lagi dosa tu. Adakah dosa kita yang telah diampun itu Tuhan akan nak mengungkit balik? Begitulah. Bukanlah nak kata nak samakan Tuhan dengan kita, tidak. Ya, tapi konsepnya begitulah. Ya. Perkara yang kita dah redha, kita dah ampunkan orang kesalahan kita, kita nak ungkit balik. Orang hutang kita 1,000, 2,000, orang hutang kita cakap, tak apalah, aku halalkan kau. Lepas tu dia hutang lagi. Tahun depan kita ungkit balik semua. Aku tak halalkan hutang. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Saya rasa tak boleh lah macam tu ya. Kita kena tahulah tindakan kita. Apabila kita buat sesuatu tindakan, kita kena bertanggungjawab. Ada kesan terhadap tindakan kita. Boleh ya? Okey. Insan berhati nurani itu ya. Kalau misal kata insan berhati nurani ni mempunyai persoalan lagi, saya tak tahulah insan berhati nurani berada di mana, tapi boleh mendapatkan, kalau kaunseling tu boleh dapatkan kaunselor di pejabat agama. Meluahkan perasaan boleh. Ya, pejabat agama ada kaunselor yang boleh mendengarkan luahan hati. Kita boleh, di sana ada bantuan-bantuan tertentu bagaimana kata. Walaupun kita kata, tak ada, adakah tertutup peluang dia untuk menuntut cerai? Tidak, banyak lagi peluang yang lain. Mungkin cerita ni kita dapatkan 1 daripada 100 saja cerita dia. Ya, sebenarnya dia cerita kat sini 1 saja. Sedangkan 99 kesusahan yang dia alami tu ada. Kita boleh menggunakan 99 alasan yang lain tu untuk memohon cerai. Begitu ya. Itulah konsep keadilan yang hukum syarak bagi pada kita. Kita kena berlapang dada kat sini. Ya. Seterusnya adalah saya cakap tadi, alasan yang pertama tadi, kita tak tahu suami tu berada tempoh lebih 1 tahun. Dia bagi nafkah ke? Dia tak bagi nafkah ke? Dia bagi 1 juta ringgit sebulan ke? Kita nak mohon cerai? Kita boleh mohon cerai. Kita tak peduli. Apa salah awak tinggalkan saya selama 1 tahun? Sebab itulah saya mohon cerai. Boleh ya begitu? Okay. Alasan yang kedua ialah bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Alasan kedua ni perbincangan dia sangat panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali perkataan itu bahawa suami telah cuai. Apa maksud cuai ni tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Adakah cuai itu bermaksud suami tidak bagi nafkah langsung? Ataupun suami sengaja kedekut nak bagi nafkah, gaji dia RM5,000 tapi dia bagi kita RM50. Macam tu. Duit dapur RM50 aja dia bagi. Kita nak cakap apa tu? Itulah namanya cuai. Ya. Kalau misal kata gaji suami kita katakanlah orang miskin ya,
orang miskin gaji dia 800, suami ni 800. Setelah ditolak dengan sewa rumah, duit ansuran motor, dengan duit belanja sekolah anak, suami dapat bagi RM100 je untuk duit dapur. Boleh tak kita kata suami saya cuai bagi nafkah, tidak mencukupi sebab cuai? Boleh tak kita cakap begitu? Boleh tak? Adakah sengaja dia cuai ataupun sebab kerana suami kita miskin, dia tidak mampu untuk bagi nafkah? Itu persoalan-persoalan yang perlu difahami, ya. Cuai ini bermaksud gaji suami itu RM10,000 sebulan, tapi sengaja cuai, tak nak bagi nafkah, sampaikan bil-bil utility rumah kita tertunggak, sampaikan rumah sewa kita tak dibayar, ataupun rumah kita sampai nak dilelong oleh bank. Itu baru dinamakan cuai, ya. Kalau misal kata suami tu miskin, gaji bersih dia dapat RM200, dia belanjakan untuk rumah tangga RM100, modal dia nak pergi kerja balik kerja RM100, itu cuai ke tak cuai, tuan-tuan dan puan-puan? Itu saya tak berani nak cakap, itu kesian nama dia, ya. Kesian, ya. Kita apa yang kita boleh ialah kita berdoa kepada Allah supaya mencukupkan rezeki kita. Rezeki ni luas, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki bukannya dikira dengan duit saja, tapi rezeki itu meliputi semua nikmat yang Tuhan bagi kita kat dunia ini, ya. Anak yang baik, isteri yang baik, kesihatan yang baik, kawan-kawan yang baik, itu pun rezeki, ya. Apabila tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah yang begitu, Tuhan cuma mahu lihat kita berusaha, ya. Berjaya tak berjaya itu adalah kerja Tuhan, ya. Okey. Atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Suami kaya tapi memang tak bagi nafkah dalam tempoh 3 bulan. Boleh tuntut fasah. Suami kaya tapi cuai bagi nafkah dalam tempoh 3 bulan. Boleh tuntut nafkah. Tuntut fasah. Ya. Tuan-tuan, ada soalan kat situ? Ada soalan? Tak ada, ya. Okey. Seterusnya, slide seterusnya ialah alasan yang ketiga, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Okey. Dekat sini kan saya bagi contoh lah, ya. Seorang suami itu ditangkap dan dikenakan hukuman penjara. Dia tak kisah alasan apa pun, atas kesalahan apa pun, asalkan di penjara. Kalau masuk dekat pusat koreksional yang dadah tu, dikira penjara atau tidak? Ada persoalan kat situ. Ada pembelaan di mahkamah, dia cakap suami ni bila peguam, dia kata saya bukan di penjara, tapi saya ditahan di pusat koreksional. Betul juga tu. Saya bukan ditahan di penjara, tapi saya ditahan di pusat perlindungan wanita. Macam mana kita nak kira tu? Okey, dalam undang-undang, ya, ada beberapa kes yang putuskan apabila kita ditahan kebebasan itu, itulah dinamakan penjara. Sama ada berada di pusat tahanan wanita ke, di pusat koreksional yang pasal dadah tu ke, pusat serenti ke, itulah dinamakan pemenjaraan, ya. Dan ada syarat lagi, selama tempoh 3 tahun atau lebih. Ini suami baru ditahan selama tempoh 1 tahun. 1 tahun dah mohon fasah. Gunakan alasan ni. Boleh ke tak? Boleh.
Tidak boleh sebab tidak menepati peruntukan ini. Tapi boleh tutup fasah guna alasan-alasan yang lain ya. Saya cerita alasan ini sahaja. Okey, contohnya lah ya. Suami ditahan di pusat serenti ataupun di correctional selama tempoh 6 bulan. Contohnya lah ya, 6 bulan. Saya nak mohon fasah ya Arif sebab suami saya ditahan di pusat serenti itu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Zalimnya terhadap wanita, zalimnya terhadap perempuan. Bukan begitu. Kita guna alasan yang lain. Alasan yang apa? Kat bawah-bawah tu ada. Suami telah menyebabkan menganiaya isteri ataupun lazim menyakiti isteri ataupun suami berkelakuan keji. Hal itu boleh menggunakan alasan-alasan itu. Kalau kita nak menggunakan semata-mata alasan suami penjara itu tak boleh. Itu perlunya. Itulah perlunya kefahaman kita terhadap undang-undang ya. Okey. Bukan bila kita cakap kita tak suami saya masuk penjara 6 bulan hisap dadah tapi saya tak boleh nak tutup fasah. Teruk betul mahkamah syariah, teruk betul undang-undang kat Malaysia. Kat akhirat nanti jawablah depan Tuhan. Ramai orang cakap macam tu. Bukan begitu ya. Sebenarnya kita yang tak faham. Kalau kita faham, kita tahu sebenarnya undang-undang melindungi kita, undang-undang memberi kita hak-hak yang tertentu. Ya. Okey, setakat ni ada soalan yang lain. Penjara tu pula mestilah ya, mesti telah dijalani dah 3 tahun dah. Dah 3 tahun. Walaupun kalau 1 tahun, 2 tahun, nak masih lagi tak boleh. Dia mesti telah menjalani. Sedang menjalani. Bisa kata dia dipenjarakan selama 6 tahun. 6 tahun ya. Tiba-tiba tahun keempat kita buat keputusan kita rasanya tak ada harapan dah. Nak hidup bersama lah. Malas lah nak ada suami yang macam ni. Nak mohon fasah lah. Itu boleh. Sebab suami dia telah dipenjarakan selama tempoh 3 tahun. Okey. Okey. Dah telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih ya. Okey. Kalau tak ada soalan lagi, kita pergi ke yang nombor 4 tak silap saya alasannya. Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya. Dekat sini dia ada tulis dalam kurungan nafkah batin ya, selama tempoh 1 tahun. Dekat sini. Macam mana saya bagi tahu awal-awal tadi ya, fasah ini kita mendakwa tentang aib suami ataupun kita mendedahkan aib isteri. Jadi kalau kita tak dapat buat cara yang lain, fasah adalah sepatutnya yang terakhir ya. Okey, nafkah batin ni apa? Kalau kita tahulah ya. Ini saya tak pastilah kita secara umum kita nak cakap kalau saya bagi talk dalam dewan tertutup ke ataupun kita boleh cakap dengan terus terang, tapi nafkah batin ni kita faham-faham je lah ya, hubungan suami isteri tanpa sebab yang munasabah itu adalah syarat dia ya, tanpa sebab yang munasabah. Bagaimana kalau suami mati pucuk? Macam mana kita nak cakap tu ya? Tak boleh tutup fasah sebab suami mati pucuk ada sebab dia. Faham ya? Ataupun isteri telah tidak menunaikan, isteri dia kata suami isteri saya tak nak menunaikan tanggungjawab nafkah batin. Bila kita tanya, isteri itu rupanya pesakit kanser, dia tidak selesa untuk menunaikan tanggungjawab nafkah batin. Kita boleh cakap tak isteri itu tanpa sebab munasabab dia tak bagi menunaikan tanggungjawab? Tak boleh.
sebab dia mempunyai alasan yang munasabah. Begitu ya. Kalau misal kata suami itu sakit, contohnya kita nak cakap sakit apa ya? Sakit, tadi kita dah sebut makin pucuk ya. Contohnya isteri suami pun mengidap kanser. Dia tidak selesa untuk melakukan hubungan suami isteri. Kita boleh tak bagi tahu ke mahkamah, kita boleh tak muafasah tak alasan itu? Tidak boleh. Yang peruntukan ini ialah isteri sihat, suami sihat tapi sengaja tak nak, sengaja melakukan kezaliman terhadap suami, sengaja melakukan kezaliman terhadap isteri. Tu. Itu barulah menepati kehendak dalam perengganan budi ini. Barulah boleh tuntut fasah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ada satu soalan yang last lah ya, satu soalan yang last, soalan yang kelima. Masa pun dah 1 jam 60 minit. Mungkin di kesempatan lain nanti kita akan terangkan ya. Kalau ada masa dan keizinan kesempatan ya. Saya terima soalan daripada Ruhaizat Zulkifli. Assalamualaikum Tuan, maaf jika soalan di luar topik. Ya. Saya dan bekas isteri telah berpisah hampir 5 tahun. Mahkamah Syariah, mahkamah memerintahkan saya membuat bayaran nafkah sebanyak 700 seperti mana permintaan bekas isteri. Baru-baru ini, bekas isteri menuntut tambahan duit dengan alasan ingin membeli baju raya anak. Soalan saya, adakah tanggungjawab nafkah anak ini terletak mutlak pada bapa dan ibu tidak perlu mengeluarkan duit untuk nafkah anak. Sebelum ini, isteri saya pernah ditahan di hospital kerana masalah bipolar disorder. Sepanjang masa saya menjaga anak, tidak 1 sen pun saya minta pada bekas isteri. Saya tahu tanggungjawab anak adalah pada bapa, tapi adakah 100% terletak kepada bapa? 700 tu pada saya cukup besar untuk seorang anak. Okey. Kepada Tuan Ruhaizan yang bertanya ini, terima kasihlah mula saya bertanya ya. Okey. Dekat sini kan, ya. Apa yang saya tahu ialah situasi pihak-pihak ini telah bercerai dan telah pun diperintahkan 700 dan isteri menuntut untuk tambahan untuk belanja nafkah kononnya hari raya. Okey. Apa yang saya cakap hak sajalah ya. Apabila isteri itu menuntut, maka Tuan Ruhaizan ya sebagai defendant dalam kes ini boleh membuat pembelaan ke mahkamah tersebut. Pembelaan yang bagaimana? Pembelaan yang Tuan cakap tadilah, biar mahkamah yang mempertimbangkan. Saya tidak boleh sebab kes ini mungkin kes yang sedang berjalan di mahkamah. Mungkin fakta ada yang lain, mungkin fakta yang berbeza, ada mungkin fakta isu yang lain yang dibangkitkan. Kes tidak sedang berjalan dan tidak wajar saya memberi pendapat saya secara online, secara terbuka begini ya. Okey. Apa yang saya boleh cakap ialah Tuan Ruhaizat ada hak dari segi undang-undang membuat pembelaan. Mungkin pembelaan tersebut seperti mana yang Tuan Ruhaizat sendiri cakap dalam komen itulah ya. Mungkin dah cukup, mungkin tak perlu, mungkin gaji saya sikit, mungkin dan sebagainya. Tentu pulanglah kepada Tuan untuk membuat pembelaan tu. Yang penting adalah Tuan mesti memberikan kerjasama hadir ke mahkamah mengikut semua prosedur yang dijalankan. Baru mahkamah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak dan baru mahkamah akan membuat keputusan, insya-Allah ya. Kita tidak menzalimi siapa-siapa. Ya, kita tengok juga
Kalau kita tengok komitmen, kita tengok gaji, kita tengok keperluan anak, kita tengok kemampuan, semua aspek kita tengok. Yang jadi masalah apabila orang yang tak datang mahkamah dan kita tak dapat maklumat lebih lanjut. Okey, tuan ya. Jadi nasihat saya, pergilah ke mahkamah tersebut untuk membuat pembelaan dan biar hakim yang membicarakan tersebut membuat keputusan setelah perbicaraan dijalankan. Boleh ya tuan ya? Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar sedikit penjelasan daripada saya berkenaan dengan fasa. Saya sempat menerangkan perkara penting ni 4 alasan fasa. Sebenarnya ada 10 lagi alasan lah. Sekiranya ada masa, peluang, diizinkan Allah, mungkin kita berjumpa di lain waktu dan lain hari. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan ataupun yang tak kena di hati tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lain dan tidak bukan adalah saya menyampaikan apa yang berlaku, menyampaikan sedikit ilmu yang ada pada saya, di mana kita semua tahu ilmu yang diberikan kepada manusia ni hanya secelup jari di lautan yang sangat luas. Dalam hadis pun ada cakap, andainya laut ini dikumpulkan sebagai pena dan ditulis tentang ilmu-ilmu Allah, nescaya tidak cukup. Jadi atas kelemahan itu, saya memohon maaflah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini juga saya mengambil kesempatan, tidak lama lagi kita bakal menyambut bulan Ramadan. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Andai ada salah dan silap antara kita dengan kawan-kawan, antara kita suami isteri, antara kita dengan jiran-jiran, antara kita dengan rakan sekerja, bos dan sebagainya, kita saling bermaafan supaya Ramadan yang kita akan jalani nanti akan diberkati Tuhan. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.